Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita pada subjek Bahasa Melayu tingkatan 2. Baik, saya Solihin bin Abu Hassan. Kita akan teruskan dengan topik yang seterusnya. Baik, ini adalah bahasa Melayu, bahasa rasmi di negara kita, iaitu Malaysia, seterusnya Indonesia, Brunei dan Singapura. Kita boleh pecahkan topik ini kepada perkembangan bahasa Melayu dan juga tulisan bahasa Melayu. Ini adalah sedikit yang perlu kita ketahui tentang bahasa yang kita gunakan ini. Ini adalah negara yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Kita dapat lihat di rantau ini ada 4 negara, iaitu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Keempat negara ini menggunakan bahasa yang sama asas untuk membentuk bahasa-bahasa di negara mereka. Kita teruskan dengan yang seterusnya, iaitu perkembangan bahasa Melayu. Saya akan membicarakan sedikit tentang perkembangan bahasa Melayu. Kita bermula dengan bahasa Melayu kuno, iaitu bahasa Melayu yang mula berkembang sejak abad ke-7 hingga 13 Masihi. Dan contoh perkataan yang boleh kita lihat adalah seperti sampuan, iaitu sampan; mar lapas berlepas; ni minumna, iaitu diminumnya. Ini adalah terdapat banyak pengaruh bahasa India Sanskrit dulu, dan juga memang asal daripada bahasa Melayu. Baik, seterusnya setelah kedatangan agama Islam, bahasa Melayu klasik berkembang sejak abad ke-14 hingga 18 Masihi. Contoh perkataan yang boleh kita lihat adalah sebermula, amarah, hatta dan sahaya. Dan yang terakhir adalah bahasa Melayu moden yang telah kita gunakan pada sekarang, iaitu yang telah berkembang sejak abad ke-19 Masihi, iaitu kedatangan British. Baik, kita seterusnya kita akan lihat iaitu tulisan-tulisan bahasa Melayu. Ini adalah tulisan dalam bahasa Melayu kuno, iaitu Serencong, Palawa dan juga Kawi. Bagi bahasa Melayu klasik menggunakan tulisan Jawi, dan bahasa Melayu moden menggunakan tulisan Rumi. Namun tulisan Jawi juga tetap digunakan sebagai bahasa Melayu moden. Baik, kita teruskan ya. Kepentingan bahasa Melayu itu dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Yang pertamanya, bahasa Melayu adalah bahasa rasmi negara Malaysia. Itu wajib diketahui oleh semua masyarakat kita, kira-kira sama ada yang sekolah ataupun masih sekolah dan telah dewasa. Baik, yang kedua, supaya kita dapat bertutur dengan menggunakan bahasa Melayu yang betul. Baik, yang ketiga, iaitu sebagai syarat wajib lulus dalam sijil peperiksaan, iaitu SPM, Sijil Pelajaran Malaysia. Sekiranya kita tidak lulus dalam mata pelajaran bahasa Melayu, sukar untuk menyambung pengajian di tingkat yang lebih tinggi. Baik, yang seterusnya, 5 perkara yang penting dalam mata pelajaran bahasa Melayu, iaitu kita dapat lihat, iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. Kemahiran mendengar dan bertuturnya adalah pelajar akan memahami apa yang telah dituturkan oleh sama ada guru ataupun rakan-rakan. Dan kemahiran bertutur ni pula adalah menyampaikan semula. Itu boleh bertutur, menyampaikan semula, memberi idea dan mengembangkan idea. Baik, yang kedua adalah kemahiran membaca. Kemahiran membaca ni adalah pelajar memahami apa yang didengari dan juga apa yang dibaca. Dia membaca sesuatu petikan dan dapat keluarkan isi-isi penting dalam petikan itu. Baik, seterusnya adalah kemahiran menulis. Ini seperti kita tahu adalah seperti penulisan karangan dan penulisan ayat-ayat yang ada dalam bahasa Melayu. Baik, yang seterusnya adalah tata bahasa. Tata bahasa ini adalah hukum-hukum yang terdapat dalam bahasa Melayu, cara penggunaan bahasa yang betul. Dan yang terakhir adalah seni bahasa. Seni bahasa adalah penggunaan keindahan bahasa, iaitu dalam sastera dimasukkan dalam bahasa Melayu untuk kita mempelajari keindahan bahasa, sama ada dalam bentuk sajak, puisi, pantun, gurindam, syair dan banyak lagi. Baik, seterusnya, perkara yang disisipkan dalam mata pelajaran bahasa Melayu ada 3 modul yang disisipkan, iaitu modul pendidikan sivik, pendidikan keselamatan jalan raya dan pembelajaran abad 21. Pendidikan sivik inilah kita dapat mempelajari apa-apa nilai, contohnya nilai hormat
menghormati, bekerjasama, apapun nilai yang terdapat dalam pendidikan civic dimasukkan dalam bahasa Melayu. Seterusnya, pendidikan keselamatan jalan raya, iaitu kita dapat mempelajari tip-tip untuk berada dengan keadaan selamat semasa di jalan raya. Iaitu contohnya kita dapat menunggang basikal, kita pastikan menunggang dengan keadaan yang selamat. Baik, yang seterusnya pembelajaran abad ke-21 ialah kemahiran berfikir aras tinggi. Itu kita telah diterapkan untuk antara pelajaran bahasa Melayu, iaitu kita dapat berfikir, dapat memahami, aplikasi, menganalisis apa-apa yang berkaitan dengan bahasa. Baik, seterusnya format perasaan 53. Ada format perasaan 53 iaitu lisan. Ada dua, iaitu ujian lisan mendengar dan ujian lisan bertutur. Markah bagi ujian lisan mendengar adalah 20 markah. Dan kalau markah bagi ujian lisan bertutur adalah 30 markah. Kedua-dua markah ini akan didarabkan dengan 2 menjadi 100 markah. Yang ini peperiksaan dalam peperiksaan ketiga semasa ketiga akan pelajar akan mendapat sijil untuk menunjukkan tahap penguasaan dalam lisan bahasa Melayu. Baik, ini adalah contoh ujian lisan mendengar bahasa Melayu. Baik, itu adalah contoh audio yang diberi. Pelajar akan didengarkan dengan audio dan dibekalkan dengan soalan. Ini adalah contoh soalannya. Salah satu contoh yang boleh digunakan, iaitu contoh tadi, soalan tadi bertanyakan buah manggis merupakan sejenis buah tempatan. Kita boleh tanda sama ada betul atau salah. Dia ada banyak bentuk. Contoh soalan adalah sama ada mengisi tempat kosong ataupun menggaris dan banyak lagi. Ini adalah contoh pelaksanaan ujian lisan bertutur. Setiap pelajar diberikan masa selama 10 minit untuk membentangkan, membicarakan, memberi idea, membahas idea bersama-sama, iaitu seramai 4 ataupun 5 orang dalam satu kumpulan. 2 orang guru akan menilai dan memberikan markah. Ujian ini akan dilaksanakan semasa tingkatan 3 nanti. Baik, ini adalah format perasaan 3 bertulis. Kita akan belajar juga semasa di tingkatan 2. Okey. Kertas 1 mengandungi 60 markah, iaitu masa menjawab 1 jam 30 minit. Baik, kita dapat lihat pada bahagian A, iaitu 20 soalan objektif, 20 markah. Bahagian B, soalan struktur berdasarkan petikan poster puisi cerpen, iaitu 15 markah. Soalan unsur sastera dalam novel 10 markah. Yang soalan struktur ni lebih kepada pemahaman petikan, pemahaman poster dan juga pemahaman puisi. Kita berdasarkan petikan itu ada jawapan, dan terdapat juga jawapan yang bentuk hebat, iaitu kita perlu berfikir macam mana cara untuk memberi idea berkaitan dengan apa yang dipelajari. Baik, seterusnya pada bahagian C, kita teruskan dengan bahagian B lagi, iaitu soalan sastera dalam novel. Ini
dia membincangkan komponen-komponen sastra, contohnya nilai, pengajaran, pengwatakan, dan juga plot, dan banyak lagi komponen sastra yang lain. Seterusnya bahagian C iaitu rumusan, ringkasan ataupun ulasan, iaitu terdapat dua soalan. Sama ada di keluar rumusan ataupun ringkasan atau ulasan, ataupun rumusan ataupun dengan ulasan, iaitu 15 markah. Kita boleh pilih antara satu soalan lah. Baik, seterusnya format persamaan T30 lagi, iaitu kertas 2 yang menggunakan 40 markah. Masa menjawab 1 jam. Dapat dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A adalah karangan ringkas sepanjang 50 hingga 54 perkataan. Ini hanya 10 markah. Dan dia lebih kepada menyambung ayat. Ayat petikan-petikan diberi, isi diberi, dan kita perlu menyambung dengan ayat yang sempurna lah. Ataupun diberikan hanya beri gambar. Pelajar perlu menguraikan gambar tu dengan lebih ayat yang sempurna. Baik, kita teruskan dengan bahagian B. Karangan berdasarkan satu tema yang ditetapkan, itu 30 markah. Contohnya, ada satu gambar ataupun petikan diberikan dengan gambar sukan, orang senang sukan, iaitu tema sukan. Pelajar, soalan yang boleh keluar adalah soalan pengalaman, itu contoh, ceritakan pengalaman anda menyertai acara sukan di sekolah pada tahun yang lalu. Ini diceritakan pengalaman lah, benda yang telah berlaku. Seterusnya, soalan yang kedua, karangan pendapat. Biasanya diberi punca-punca, cara-cara, faedah. Kalau soalan berkaitan sukan yang boleh keluar adalah berikan faedah-faedah bersenam ataupun faedah-faedah menyertai acara sukan di sekolah. Yang terakhir adalah karangan berformat. Ini boleh keluar, contohnya adalah syarahan ucapan, dan juga perbahasan boleh juga, surat rasmi pun boleh. Itu semua yang mengumpulkan format. Contohnya bagi soalan ini adalah tuliskan sebuah surat, tuliskan sepucuk surat kepada PIBG sekolah untuk memohon bantuan, untuk memohon sumbangan dalam mata pelajaran, dalam aktiviti sukan di sekolah. Baik, kita teruskan dengan yang seterusnya adalah 18 tema yang terdapat dalam bahasa Melayu tingkatan 2. Ini adalah yang terakhir kita lah. Semua yang akan belajar untuk tingkatan 2. Yang pertama ialah kesihatan dan kebersihan, menimba ilmu, kerjaya ke menuju impian, integriti, amalan kita, bahasa dan sastra, teladani sejarah dan warisan, indah seni dan budaya, utamakan keselamatan, sukan. Ini yang boleh keluar tadi contoh tadi. Baik, seterusnya selamat datang ke Malaysia. Ini pelancongan. Perpaduan, negara jati diriku. Ini lebih kepada sejarah jati diri, ekonomi, kesawanan dan pengurusan kewangan. Berbudi kepada alam, alam sekitar. Sains, teknologi dan inovasi, pelestarian alam, era baharu industri. Ini industri INDUSTRI, dan pentadbiran serta politik. Ini semua 18 topik ini akan dibincangkan, dan ada pecahan-pecahan masih kecil lagi dalam setiap topik ini. Maksudnya dalam bahasa Melayu ni kita bukan hanya belajar bahasa, kita ada belajar dengan perkara-perkara lain lagi dimasukkan dalam bahasa. Baik, setakat ini saja. Terima kasih.